boleh hidup beristiqomah beribadah kepada Allah. Sebab Islam saya tengok kalau kata makan sekarang ni, ramai yang tengok dekat mukbang-mukbang tu dia terikut. Betul? Makanan-makanan Korea dia terikut. Dia tak tengok halal haramnya tu. Sebab itu antara salah satu cara pengurusan hati, jangan banyak makan. Jangan banyak makan, Nabi kata. Jangan banyak makan. Sebab itu orang yang berpuasa itu orang yang baik. Sebab bila banyak makan, kita tengok makan tu sedap-sedap. Kadang-kadang kita tak check halal ke tidak, haram ke tidak. Bila dah viral dia, kita nak cuba. Tak kira lah kedai tu orang Islam ke orang kafir ke, masuk je. Sebab viral. Bahaya dia. Sebab apa yang kita makan akan jadi darah daging kita. Apa makanan kita, itulah diri kita sebenarnya. Makanan mempengaruhi diri kita. Kadang-kadang kenapa kita susah nak bangun malam? Cek apa yang kita makan. Kenapa kita susah nak bangun malam? Cek banyak tak dosa kita buat pada siang hari. Itu yang menyebabkan kita susah nak bangun malam. Jadi tengok bangun malam. Bila kata Allah rezekikan kita bangun malam, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah kejut kita sebenarnya. Allah nak dengar doa kita. Jadi bila kita sadar pada waktu malam, contoh 4 pagi, kita masih dekat tempat tilam kita ni kan, masih tidur lagi ni baring ni, bacalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian kita baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kita baca La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan kita akhir dengan istighfar Astaghfirullahalazim. Baca yang kata baca yang kata. Dan kemudian berdoa. Doa kita Allah akan makbulkan. Doa apa tu? Doa kita Allah makbulkan. Dan kita lepas tu bangun solat kita itu diterima oleh Allah. Jadi bila dia bangun dia waktu pagi tu, pukul 4 pagi ke, buat terus La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Doa walaupun dalam keadaan kita berbaring. Kalau dapat bangun, lepas tu bangun, mandi untuk solat sunat. Mandi dulu, jangan bangun terus solat, ambil untuk solat tadi. Pergi nanti. Kita tak tahu malam ni macam-macam tempat kita pergi. So mandi, macam-macam yang keluar daripada tubuh badan kita. Najis-najis kalau kita tak perasan. So mandi, salin pakaian bersih, kemudian ambil untuk solat. Apakah solat yang diajarkan kita buat pada waktu pagi itu? Sebelum subuh tadi, waktu tahajud tadi, pertama amalkan solat sunat wuduk. Solat sunat wuduk. Sebab apa yang Nabi dengar ketika Nabi di Isra' Mi'raj sekali, Nabi dengar derapan kaki Bilal. Derapan kaki Bilal, sampai Nabi tanya apa amalan Bilal yang dia buat sehingga Nabi dengar nampak kaki dia dekat dalam syurga. Bilal kata apa? Dia selepas setiap kali bangun tu, dia akan solat sunat 2 rakaat. Solat sunat tu. Jadi bangun pagi tu dah mandi, dah ambil wuduk, solat sunat wuduk 2 rakaat, solat sunat taubah 2 rakaat, solat tahajud, solat hajat, minta pada Allah agar apa yang kita hajat Allah makbulkan. Okay. Kalau dah witir sebelum tidur, tak perlu witir lagi selepas kita bangun. Itu adalah kali yang diajarkan oleh Nabi pada kita. Untuk apa? Kekuatan hati itu sebenarnya. Tadi saya sebut untuk kekuatan hati, untuk jadikan hati kita dibersih. Pertama, jaga solat, amal
Sunnah kedua, banyakkan zikrullah. Zikrullah. Antara zikir-zikir kita ni kan, di akhir zaman sebenarnya, bila Dajjal sampai, makanan orang mukmin adalah zikir. Jadi kita kena belajar dari sekarang untuk makan, untuk banyak zikir. Sebab bila Dajjal sampai, makanan kita adalah zikir. Antara yang kita kerjakan 3 hari-hari, pertama banyakkan istighfar. Nabi walaupun dijamin masuk syurga, Nabi selalu bertaubat. Nabi selalu istighfar. Sampai bengkak-bengkak kaki Nabi bangun mana. Kita tak dijamin masuk syurga, tapi kan, nak bangun malam kadang-kadang suka. Sebab apa? Tilam kita empuk sangat kot. Tilamnya wonos 10 inci, ada aircon lagi, ada komputer lagi. Macam mana? Kalau kita lihat Nabi tidur beralaskan apa? Pelepah tak? Tamar juga berbekas datang baginda Rasulullah SAW. Jadi istighfar hari-hari. Paling kurang sehari 100 kali. Lama ke 100 kali ni? 5 minit dapat 100 kali. Dan jangan tinggal baca Sayyidul Istighfar. Jangan tinggal baca Sayyidul Istighfar setiap hari. Ada hadis Nabi menyebutkan barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu aqulu laka bi ni'matika alayya wa aqulu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pada waktu pagi dan dia meyakininya dan dia mati sebelum wafat, dia adalah ahli syurga. Barang siapa yang membaca Sayyid Istighfar pada waktu petang dan dia meyakininya dan dia mati sebelum mati, dia adalah ahli syurga. Kita ni mati tak pagi, petang, tak petang malam. Jadi baca setiap kali selepas solat subuh, bacalah Sayyid Istighfar 3 kali. Selepas solat asar hingga ke malam, bacalah 3 kali. Baca 3 kali cukup. Yakin, baca yakin. Baca dengan yakin. Sebab apa pada sini. Jangan tinggal Sayyid Istighfar. Saya kata beruntung jadi umat Nabi Muhammad. Amalan sikit tapi Allah bagi pahala yang sangat berganda-ganda pada kita. Cuba kita nak buat atau tidak. Pertama, istighfar. Jangan tinggal Sayyid Istighfar. Kedua, amalkan membaca Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Paling kurang 100 kali. Kerana ada hadis Nabi menyebutkan kalimah tadi, 2 kalimah yang ringan pada lidah, ringan daripada lidah, dan tapi berat timbangannya di sisi mizan Allah. Berat timbangan zikir ini dan dicintai oleh Allah. Nak tak kita ni Allah cinta? Kata begitu. Amalkan membaca Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim 100 kali. Lama tak lama? Cuba buat 5 minit dapat 100 kali. Kemudian bacalah La ilaha illallah afdalu zikr fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir pada kalimah la ilaha illallah. Lazimi lidah kita untuk sentiasa menyebut kalimah la ilaha illallah, dan kita minta agar kalimah inilah kalimah terakhir yang kita sebut sebelum Allah ambil nyawa kita. Paling kurang sehari 100. Kemudian apa lagi? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah lah yang menolong. Kita hanya bergantung pada Allah. Tak ada manusia yang boleh tolong kita. Kebergantungan kita hanya kepada Allah SWT.
30 kali. Dan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 100 kali. Kan ada yang saya beri kabar sampai baca 100 kali, Allah akan ampunkan dosa walau sebanyak kulit dibayarkan. Kemudian baca la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Zikir ini adalah perbendaharaan dari perbendaharaan syurga Allah. Zikir itu adalah makanan hati. Nak hati kita bersih, banyakkan zikir, banyakkan zikrullah. Hati kita akan tenang. Kalau ujian pun datang, kita akan rasa tenang. Okay? Kemudian zikrullah tadi jangan lupa. Dan tanda cita-cita Nabi lagi apa dia? Jangan tinggal baca Al-Quran. Al-Quran ini adalah mukjizat Nabi yang paling agung. Banyak hadis Nabi yang menyatakan tentang kelebihan membaca Al-Quran. Satu huruf 10 kebajikan. Bayangkan tuan-tuan, perempuan, muslim-muslimat, kita baca satu muka je. Berapa banyak? Cuma pahala tu kita tak dapat. Kalau pahala tu nampak macam duit masuk akaun bank, saya yakin semua sibuk dengan diri dia sendiri. Jadi baca Al-Quran. Dan banyak sebenarnya surah-surah yang baik itu kita amalkan sehari-hari. Antaranya jangan tinggalkan membaca surah Yasin. Surah Yasin hari-hari. Carilah waktu. Boleh baca pagi, boleh baca tengah hari, boleh baca lepas maghrib. Cari waktu kita baca surah Yasin. Apa kelebihan baca surah Yasin? Baca surah Yasin seolah-olah kita khatam 10 kali Al-Quran. Mampu tak nak khatam sekali Al-Quran sehari? Tak mampu. Separuh pun tak mampu. 10 juzuk pun tak mampu. Kadang-kadang 1 juzuk pun susah. Saya tak cakap orang lain, saya cakap diri saya sendiri. Jadi jangan kita baca surah Yasin. Baca surah Yasin hari-hari. Dan bila kita baca, kita buat amal kebaikan, jangan lupa niatkan pahala itu untuk mak ayah kita yang tak ada. Itu tanda kita anak yang soleh dan soleh. Ya Allah, kalau ada pahala bagi bacaan buku ini, ada pahala bagi zikir buku ini, aku akan untuk mak ayah itu. Ataupun kalau suami yang isteri yang meninggal, ayah akan untuk. Apa yang orang mati perlukan daripada orang hidup? Doa. Dia perlukan doa. Dan dia boleh ubah keadaan diri sana. Okay? Nanti kita anak yang soleh dan solehah, walaupun mungkin masa mak ayah kita hidup kita tak mampu nak jaga dia dengan baik, masa sekarang ni lah. Mungkin dia tak ada dapat, kita tak boleh nak berbakti pada dia. Masa sekarang ni lah kita berbakti. Walaupun dia dah meninggal, kita pada kita anak yang soleh dan soleh, selalu hadiahkan pahala pada kita. Baca. Jangan kita baca surah Yasin. Bacalah surah Al-Ikhlas setiap hari. Kalau boleh amalkan 100 kali sehari. 100 kali. Banyaknya Ustazah bagi. Tak buat semua, jangan tinggal semua. Apa kelebihan baca surah Al-Ikhlas ni? Sekali baca surah Al-Ikhlas ni seolah-olah kita baca 1/3 Al-Quran. Ibu-ibu, tuan-tuan, 1/3 Al-Quran. Kita tak mampu dah baca satu malam 10 juzuk. Bacalah surah Al-Ikhlas. Saya sebut sebab ada masa saya interview sebagai surah Al-Ikhlas. Dia tak tahu. Dia tak tahu. Saya tahu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali kita baca dulu, seolah-olah kita baca 10 juzuk Al-Quran. Baca surah Al-Zalzalah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha sampai habis, seolah-olah kita baca separuh Al-Quran. Baca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, seolah-olah kita membaca 1/4 Al-Quran. Maka baca Al-Quran hari-hari. Tadi kita cerita pada Nabi. Sebab sahabat pernah bertanya pada Sayyidatina Aisyah, bagaimana akhlak Nabi SAW? Sayyidatina Aisyah jawab, pernahkah kamu membaca Al-Quran?
setiap malam sebelum tidur. Biasa surah ni kalau dia solat dekat masjid, semua masjid amalkan kan? Bacaan suratul Mulk sebelum pagi, selepas solat isyak kan? Selepas solat isyak baca suratul Mulk. Jangan tinggal lagi. Ibu-ibu yang tak faham, jangan tinggal baca suratul Mulk setiap hari. Juzuk yang ke-29 suratul Mulk ada 30 ayat. Baca. Dia menjadi pembimbing kita di dalam kubur. Jadi pembimbing kita di dalam kubur. Kubur ni sempit, betul? Kubur ni gelap, banyak binatang berbisa, tempatnya tak selesa, tapi dia boleh menjadi taman-taman syurga. Dengan amalan-amalan kita, antaranya solat tahajud, baca suratul Mulk. Nampak singkat je, ringkas je surah tu, tapi ganjaran yang Allah bagi pada kita dengan ganda dan baca Al-Quran. Jangan tinggal Al-Quran. Rumah yang sentiasa dibacakan Al-Quran, rumah tu ada rahmat. Rumah yang tak ada baca Al-Quran, rumah tu macam kubur. Betul tak? Kubur dah tak ada macam Quran kan? Jangan jadikan rumah kita macam kubur. Baca Al-Quran dalam rumah kita. Sebenarnya itulah antara terapi-terapi yang saya bagi kepada klien-klien saya menghadapi masalah rumah tangga. Jangan tinggal baca Al-Quran hari-hari. Baca Al-Quran kat rumah. Paling kurang satu hari satu muka, tapi baca juga. Walaupun mengangkat-ngangkat ada tak boleh baca juga. Sebab kita nak rahmat juga kepada rumah kita. Dan lagi, bila kata kita cinta Nabi, banyakkan berselawat pada Nabi. Amalan selawat. Tak kira lah nak selawat Nabi, selawat Fatih, selawat apa selawat pun, amalkan. Selawat yang paling ringkas, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Paling kurang lah. Nabi kata dalam hadis, sekali kita berselawat pada Nabi, 10 kali Allah berselawat pada kita. Selawat Allah pada kita ni sebenarnya rahmat dan kasih sayang Allah. Ini juga antara terapi yang saya bagi pada klien-klien saya yang menghadapi isu-isu rumah tangga. Banyakkan berselawat dekat dalam rumah. Di situ ada rahmat Allah akan turun. Berselawat. Jangan tinggal selawat pada Nabi. Dan Nabi katakan dalam hadis, orang yang paling utama di sisiku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat kepada aku. Jadi sebenarnya bila usia kita dah masuk 40 tahun ke atas, kita dah dapat umur saksi dari Allah. Selalu pegang zikir. Tak kira nak zikir digital ke tasbih pegang. Orang yang selalu pegang zikir tu orang yang rajin berzikir. Pegang zikir, tapi jangan pegang aja. Zikirlah. Selawat. Banyak-banyak selawat. Kalau boleh selawat ni sehari 1000 kali. Kalau boleh. Sebab kita kata kita cinta Nabi, kita nak syafaat Nabi. Nak syafaat Nabi tapi tak nak selawat. Macam mana? Jadi selawat pada Nabi hari-hari. Tadi kita kasih, tadi kita cinta Nabi. Sebenarnya setiap amalan itu dia bermula dengan paksaan. Betul tak? Kalau tak paksa kita rasa tak ada masa. Betul? Kadang-kadang dia kata, tunggulah nanti saya ada masa saya buat. Memang tak ada masa. Bermula dengan paksaan dan kita kena jadualkan aktiviti harian kita. Umur 40 tahun dah kena jadualkan aktiviti harian kita dengan Allah. Cari waktu ikut masing-masing. Kalau kata nak baca Al-Quran, nak baca surah Yasin, ada orang dia bagi waktu pagi, ada orang bagi waktu petang, ikut jadual masing-masing. Amalkan solat sunat tu, paksa diri. Cukup 40 hari, dia akan jadi satu amalan yang kadang-kadang kita akan rasa sendiri kalau tinggal rugi. Jadi kita mula dengan paksaan sampai 40 hari. Dia boleh jadi satu amalan yang menjadi kebiasaan yang boleh kita istiqomahkan. Semuanya akan bermula dengan paksaan. Jadi kita nak paksa diri kita. Hari ni aku nak apa? Nak selawat 1000 kali. Duduk diam-diam selawat 1000 kali. Jadi zikir-zikir murah ni. Betul tak? Tuan-tuan pergi kat shopping je.
Okay? Dia banyak-banyak rosak juga. Kita nak kita jadi orang yang sentiasa mengingat Allah, sentiasa banyakkan berselawat pada Nabi SAW. Sebab orang yang utama tadi Nabi kata orang yang banyak tu kalau kata 100 tak banyak. Selawat 100 kali tak banyak. Jadi banyak selawat pada Nabi. Nabi ada sebut juga dalam hadis, barang siapa yang selawat kepada itu 10 kali pada waktu pagi, 10 kali pada waktu petang, dia berhak untuk mendapat syafaat. Yang paling kurang 10 pagi, 10 kali pada waktu petang. Okey, saya dah ada lagi 5 minit lagi. Okey. Dan seterusnya, tuan-tuan puan-puan, tadi kita pada Nabi, bila disebut nama Nabi, kita hendaklah mengucapkan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan satu ketika Sayyidatina Aisyah sedang menjahit pakaian di bilik pada waktu malam. Tiba-tiba lampu terpadam dan jarumnya jatuh. Dan ketika Sayyidatina Aisyah sedang meraba-raba untuk mencari jarum tadi, bagi Rasulullah masuk dalam pintu bilik. Dan bagi dia ambil lampu yang terpadam dan mengangkat lampu tadi bersama wajah Nabi. Wajah Nabi diangkat daripada ketika itu Sayyidatina Aisyah melihat bilik itu dipenuhi dengan cahaya wajah Nabi SAW yang terang. Sehingga Sayyidatina Aisyah dapat jumpa jarum dia jatuh tadi. Kemudian Sayyidatina Aisyah pun bercakap pada Nabi, ya Rasulullah, suka terang cahaya pada wajahmu. Apa yang Nabi cakap? Wahai Aisyah, alangkah ruginya orang yang tidak dapat menatap wajahku pada hari kiamat. Sayyidatina Aisyah menjawab, siapa dia Rasulullah tidak dapat melihat wajahmu pada hari kiamat? Nabi ulang lagi, alangkah ruginya orang yang tidak melihat, tidak dapat melihat wajahku pada hari kiamat. Sayyidatina Aisyah tanya lagi, siapa dia Rasulullah yang tidak dapat melihat wajahmu pada hari kiamat? Orang yang bila disebut namamu, dia tidak berselawat ke atasmu. Dalam hadis yang disebutkan, seseorang itu dianggap bakhil. Nabi kata, seseorang itu dianggap bakhil bila nama Nabi disebut, dia tidak berselawat kepada Nabi SAW. Jadi, bila kita dengar dia nama Nabi, bagi dia Rasulullah SAW, kita jawab, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, tuan-tuan, puan-puan, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita beruntung kerana menjadi umat Nabi Muhammad. Kita beruntung sebenarnya kerana Nabi cinta kepada umat ini. Nabi cinta kepada umat ini. Di akhir hayat Nabi, Nabi bercakap, Nabi bercerita dengan sahabatnya. Di akhir hayat Nabi, Nabi kata kepada sahabat-sahabatnya, aku rindu saudara-saudara. Sahabat-sahabat berjawab, bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Nabi pun menjawab, kamu adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku ialah mereka yang tidak melihat aku, tapi dia beriman kepada aku. Mudah-mudahan kita yang berada di sini adalah manusia yang dirindukan oleh Nabi SAW. Nabi rindu pada kita. Nabi nak kita. Kita rindu tak pada Nabi? Kita rindu pada Nabi. Apa cerita? Bukti rindu pada Nabi? Apa yang saya nyatakan tadi? Tak dapat buat semua. Jangan tinggallah nafsu. Dan dalam hadis yang disebutkan, Tuba, Nabi sebut, Tuba liman ra'ani wa amana bi marrah. Tuba liman lam yarani wa amana. Nabi kata beruntung orang yang melihat aku dan beriman dengan aku. Nabi sebut sekali. Tapi yang disebut beruntung orang yang tidak melihat aku tapi dia beriman denganku. Nabi ulang 7 kali. Mudah-mudahan kita yang berada di sini adalah orang yang beruntung yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan kita dapat dibangkitkan bersama Nabi. Kita berhak untuk mendapat syafaat daripada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan
Saya itu saja sedikit perkongsian daripada saya. Sebenarnya saya tak mengajar, tapi saya mengajar ini saya sendiri. Kita sama-sama berubah. Bukan kata cinta Nabi di bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan bulan-bulan sambutan Maulidul Rasul saja, tapi kita nak cinta Nabi sepanjang hayat di kandung. Segitu saja. Saya mohon maaf sepanjang saya bersama tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya telah tidak mensilakan dengan kesalahan. Segala yang baik semua datang daripada Allah, yang perlu dari kelemahan diri saya sendiri. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ceramah agama yang penuh dengan keadaan dua keadaan. Semoga apa yang telah disampaikan sebentar tadi dapat menambahkan ilmu dan menjadikan amalan dalam kehidupan seharian kita sebagai umat Islam. Majlis mendatangkan jutaan